Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di Masjid Syakirin yang saya hormati, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin setelah 4-5 bulan juga kita dah cuti ni, yang mana sekarang kita masuk muka surat ke-13, iaitu fasal kedua. Saya pun sebenarnya dah lupa kat mana kita berhenti, sebab kitab ni ada 2 tempat, so confused yang mana. Tapi insyaAllah kita dah sampai kepada Al-Faslu Al-Thani Fima Yufsidul Iman, muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Fasal kedua yang membinasakan iman. Fima yufsidul imana, pada perkara yufsidu yang membinasakan al-imana terhadap iman. Ketahuilah, yakni i'lam, atau ketahuilah hai penuntut, iaitu kita semua sebagai penuntut ilmu, bahawasanya yang membinasakan iman itu riddah. Jadi yang membinasakan iman itu adalah riddah. Riddah ni kalau diterjemahkan bahasa Melayu murtad lah. Kerana apa? Riddah itu dia punya masdar, kata terbitan. Orang yang melakukan kata terbitan tadi dipanggil dengan murtad. Orang itu murtad. Macam tu. Apa yang dia buat? Dia melakukan riddah. Jadi biar kita tahu dia punya root word dia. So riddah iaitu murtad namanya, iaitu kufur yang terlebih keji daripada segala bagai kufur. Maksudnya ini kufur yang paling keji. Kerana apa? Kerana kalau seseorang itu memang kafir, lahir-lahir pun dah kafir dan tidak pernah masuk Islam, tidak mendapatkan hidayah, dia belum merasakan hidayah, kenikmatan hidayah itu dia belum rasa. Jadi kekufuran dia buruk, keji, tapi masih kerana memang macam tu, kerana dia belum mendapatkan hidayah. Apabila dia sudah mendapatkan hidayah, dah tahu kebenaran, lalu dia memilih untuk menjadi kufur, ini yang masalah. Ini lebih teruk, lebih keji daripada yang asal kufur. Ibarat dia kalau kita menuntut dengan doktor pakar psikiatrik, dia ada pembahasan atau menangani cara untuk menangani orang yang kena dadah. Kalau orang yang dah tertagih dadah pertama, ini bila dia nak bertaubat diubati, itu mudah. Maksud dia boleh dibuat, bagi ubat, jaga dia, penyuluhan dan lain-lain, dia boleh baik. Tapi kalau dia yang dah pernah baik, lepas tu kena kali kedua dadah, ini dah susah. Sebab dia dah tahu dah benda tu. Dan dia dah melalui proses perubahan tersebut, so dia dah tahu. Ini lebih susah untuk betulkan dia, untuk rehabilitasi dia. Sama juga dalam hal riddah. Sebab tu kami kalau di Jabatan Agama Islam di negeri-negeri, kita ada satu bahagian nama dia bahagian penyuluhan akidah. Atau kalau di Negeri Sembilan kami dipanggil dengan bahagian runding acara akidah. Jadi alhamdulillah untuk orang Melayu yang murtad masuk ke office tu mungkin one in a blue moon lah, jarang terjadilah. Cuma kalau yang banyaknya orang yang contohnya yang bukan Islam, dia masuk Islam mungkin kerana perkahwinan, atau dia masuk Islam kerana mungkin nak cuba mendapat bantuan, nak dapat zakat dan lain-lain. So bila dia dah masuk, lalu dia hendak balik-balik ke agama lama dia balik. So akhirnya terpaksalah datang ke bahagian runding acara akidah kerana mahkamah tidak akan izin dia murtad melainkan dia dah melalui
proses dengan acara akidah, supaya kita tak nak orang ni nak murtad ni suka-suka je jadi masuk agama, keluar agama ni suka-suka. So buat kerana betul-betul tahu dan kenapa dia buat. So adalah kita kena bagi penjelasan tentang akidah Islam yang sebenar dan lain-lain. Kalau dia dah tak boleh juga, baru boleh diluluskan. Tapi intinya riddah ini satu perbuatan kufur yang paling keji dan kita kena jaga. So kita semua balik pastikan anak kita tidak terjaga. Tidak terrosak, tidak terhinggap dengan masalah murtad atau kufur. Bermula makna ridah. Lalu dijelaskan, bermula makna ridah pada lughah ialah rujuk. Jadi secara bahasa ridah itu maksud dia rujuk, kembali. Artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna ridah pada syarak ialah qat'ul Islam. Qat'ul Islam ini adalah memutuskan Islam. Maksudnya dia nak batalkan Islam yang ada pada diri dia. Na'udzubillah min zalik. Sama ada dengan satu berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Pertama adalah dengan perbuatan yang mengkafirkan. Tahu ini mushaf, ambil mushaf, sengaja injak mushaf. Contoh dia. Ini adalah perbuatan kufur dipanggil. Kalau dia tengah mengigau, itu lainlah. Tapi takkanlah dia mata jelas macam ni, duduk cakap pun normal, lepas tu dia kata saya tengah mengigau Ustaz. Itu peliklah. Jadi inti dia, kalau dia buat dengan sengaja perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kufri dipanggil dan boleh menyebabkan Islam. Ini bahaya. Sebab apa? Apabila orang tersebut sudah murtad, segala amal ibadah dia yang telah lalu yang dia pernah buat, baiknya, kebaikan yang dia pernah buat, semuanya gugur hilang. Maksud dia tak adalah kosong, muflis. Tapi dosa dia masih bertimbun, tak diampuni. Jadi bukan artinya macam orang yang baru kan, kalau kita puasa hari Arafah kan, kita puasa hari Arafah dan satu hari sebelum dia 8 hari bulan, dalam hadis mengatakan Allah SWT mengampunkan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Ibarat dia bersih suci. Ini terbalik kod, amal ibadah dia kosong tapi dosa dia masih ada. Jadi parah, sangat teruk. Dan murtad ini, sebab itulah murtad ini suatu perkara yang sangat-sangat keji, yang wajib untuk kita jaga keluarga kita. Atau mengata perkataan yang mengkafirkan. Contoh dia melafazkan lafaz, dah aku tak suka dengan contoh dia lah, dia sebutlah kalimat tersebut. Atau dia memang sorehkan dia nak keluar dari Islam. Atau contoh dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahaya. Imam Al-Qadi Iyad Al-Maliki, ulama besar mazhab Maliki, yang lahir di Septa, selatan Andalusia, atau dia ada pulau kecil, enklave kecil antara Andalus dengan Maghribi, kecil je. Saya pernah pergi situ. Enklave ini atau Septa ini telah melahirkan ratusan ribu ulama. Dululah ratusan ribu, saya kata. Macam-macam muhaddisnya, laki dan perempuan. Itu kehebatan. Pulau kecil je. Tapi dalam sejarah banyak ulama yang lahir di situ. Salah satu dia adalah Al-Qadi Iyad. Dia ni muhaddis terkenal dan dia meninggal di Marrakesh. Ada makam dia ada di Marrakesh, diracun. Ceritain dia diracun sampai dia meninggal. So dia mengarang satu kitab kerana pada waktu itu dah ada unsur-unsur murtad dan menghina Nabi Muhammad SAW. Terutama ketika itu kaum atau puak Katolik Spanyol waktu itu dalam keadaan sangat lemah. So mereka, rahib-rahib mereka hanya dapat untuk mempengaruhi umat Islam atau golongan Katolik yang tinggal bersama orang Islam adalah dengan cara menghina Nabi Muhammad SAW. Dengan cara macam mana? Contoh dia kata Nabi Isa atau Jesus adalah anak Tuhan, sedangkan Muhammad ni Nabi je. Itu dia bagi dia remehkan macam tu lah. Itu pertama, of course kita lawan lah. Dan yang kedua, dia ceritalah Isa boleh keluarkan banyak mukjizat, Muhammad tak ada mukjizat. Belum lagi dia hina dengan berbagai perkara yang lain. Maka Qadi Iyad mengarang satu kitab, nama dia Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa.
Kitab ni menurut riwayat, menurut sejarah, dibaca hampir di setiap masjid yang ada di Maghribi sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke Iraq lah. Malaysia saya tak jumpa lagi sebab tak jumpa manuskrip dia, jadi saya tak boleh nak kata. Tapi diterjemahkan, sebahagian daripadanya telah diterjemahkan oleh kawan saya yang ada, dia tinggal kat Kuala Kangsar. Dia dah terjemahkan, dah cetak, ada bahagian jilid daripadanya. So dalam kitab ini dia nak kenalkan, ialah macam sirah lah, tapi bukan dengan cara sirah, tapi dengan cara hadis, riwayat hadis yang dia riwayatkan sendiri, sama ada yang sahih, yang hasan, yang biasa, yang lemah. Disebut semua tentang keadaan Nabi Muhammad SAW, kisah kelahirannya, biar kenal, supaya melawan orang yang nak menghina Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu, dia pun jelaskan ada bahagian di belakang bahagian jilid tersebut, kerana saya mengaji di Maghribi, apa qadiyat kata, barang siapa yang memandang rendah terhadap Nabi Muhammad SAW walau sedikit pun, maka jatuhlah kufur atas dia. Kerana apa? Memandang macam Allah ni biasa. Macam tu. Itu pun bagi dia dah boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Kerana apa? Kerana bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, berbagai tanda menunjukkan kehebatan dia. Bayangkan malaikat Jibril dalam berbagai hadis dalam Sahih Bukhari, ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan ketinggian Nabi Muhammad SAW atas sekalian para Nabi dan para Rasul. Lepas tu ada tergamak orang nak menghina Rasulullah SAW, walaupun memandang remeh, tak boleh. Ini adalah termasuk penyebab kufur, dia kata. So ini adalah atau mengata perkataan yang mengkafirkan. Jadi kita kena junjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Dan memang hakikatnya seperti itu. Kalau baca kitab Syama'il dia, Masya Allah, akhlak dia tak pernah kita jumpa orang yang seperti beliau. Atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja. Dalam hati dia, dia memang niat nak murtad, atau dia melakukan benda-benda yang mengkufurkan di dalam hati dia. Seperti dia kata bahawa Quran ni dah tak sahih, tak relevan. Ini yang bahaya. Orang-orang sekular pada hari ini hati-hati. Mengatakan Al-Quran tidak relevan, itu adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Boleh menyebabkan kufur? Of course boleh menyebabkan kufur. Kerana apa? Al-Quran ini adalah kalam Allah. Mana kalam Allah yang tidak relevan? Kalau yang tak relevan tu bukan Al-Quran, kita yang dah tak relevan di dunia ini kerana tak ikut Al-Quran. Ini kena faham. So kalimat-kalimat tersebut kena jaga. Sebab itu ada kitab nama dia Az-Zawajir, karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab tu menarik. Dia sebutkan, dia listkan perbuatan-perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa besar yang menyebabkan kufur. Pendek daripada kitab ini ada satu kitab nama dia Sulamut Taufiq. Saya pertama masuk pondok di Pulau Jawa, pertama kitab yang saya mengaji Sulamut Taufiq. Apa penyebab kufur, gugurnya iman, dia sebut 1, 2, 3, supaya kita jaga diri daripada perbuatan-perbuatan keji ini. Atau dengan bersenda-senda. Bersenda-senda ini adalah ialah kita main-main. Main-main dengan kalimat tersebut. Bukan dalam erti saya sedang mengajar, so saya bagi tahu ini contoh dia. Itu bukan main-main lah. Itu nak memberi pengajaran, dan itu tidak menyebabkan kufur. Itu justru perlu untuk dijelaskan. Kalau tak, orang tak jelas. Tapi ini sengaja main-main. Alah apalah ni. Misalan dia tak boleh. Ini. Atau dengan bantahan, iaitu dia tak nak terima. Contoh dia tak nak terima Al-Quran ini mutawatir. Kan Al-Quran tu mutawatir. Mutawatir tu apa? Iaitu Al-Quran ini ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat yang lebih daripada jumlah yang tidak mungkin diorang sepakat untuk menipu. Ulama kata berapa jumlah dia tersebut? Rata-rata kata 40 ke atas. Ada yang kata 100 ke atas. Paling rendah ulama kata 7. Ada tawatur dia panggil. Paling rendah 7. Ibarat dia kalau ada 7 orang, ada sesuatu kejadian terjadi kat sini, susah untuk kita sepakat 7 orang ni kata benda ni tak terjadi. Nak sepakat, susah lah. Mesti ada satu pergi bocor kan. Betul? Itu dipanggil mutawatir. Ada tawatur. Al-Quran ini turun, ada dia mutawatir.
ketika diturun kepada Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat, diriwayatkan dengan dua cara. Pertama dengan bacaan, yang kedua dengan tulisan. Maksud dia Rasul tak boleh tulis, tapi bila Rasul membaca, maka para sahabat ada yang menulis. Ada yang menulis dekat atas tulang, ada yang menulis ke atas kertas, ada menulis ke atas dulang, ada yang menulis dipahat di kayu-kayu kurma yang ada di rumah dia. Ini cerita dia. Akhirnya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar dan nanti disambung zaman Sayyidina Umar dan Osman, ada dipanggil dengan tadwin Al-Quran. Dan ketika terjadi sebuah peperangan, ada banyak qurra al-hafiz, qurra dipanggil, yang membaca Al-Quran ini meninggal dunia. Maka apa terjadi? Sayyidina Abu Bakar dengan idea daripada Sayyidina Umar bin Khattab untuk mentadwinkan, mengkodifikasikan Al-Quran. Rasul tak pernah buat. Memang Rasul tak pernah buat. Tapi ini perlu dibuat. Kalau tak buat, takut Quran ni hilang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setelah istikharah dan mengatakan iya. Maka dikumpulkanlah semua dua jenis yang dikumpulkan. Pertama adalah bacaan, hafazan. Yang kedua adalah tulisan. Al-jam'u bainahuma, akhirnya dikumpulkan, maka dikodifikasilah Al-Quran dan dijadikan semua satu mushaf, dan semua tulisan selain itu dilupuskan. Sebab tu bila ada salah satu orang orientalis, dia menulis, dia menjarhu, membantah Al-Quran. Inilah orientalis lah, dia bukan Islam pun, nak buat macam mana kan. So bila dia hentam Al-Quran, dia kata there is not even one slight evidence, any manuscript written by the sahabat. Dia kata tak ada satu pun manuskrip yang ditulis oleh para sahabat yang ada pada hari ini. Jadi kita jawablah, memanglah tak ada. Para sahabat sengaja menghilangkannya kerana dikembalikan kepada satu mushaf. Mushaf tu macam mana? Memang mushaf tu dah hilang, kan? Dah hilang. Kita tahu ialah dah 1400 tahun. Tapi bayangkan para ulama yang ada di Maghribi yang kita tak pernah jumpa dengan ulama yang ada di hujung Irian Jaya lah ibaratnya. Cuba dia baca Al-Quran dengan sana baca Al-Quran. Sama ke tak sama? Sama. Perbezaan dia hanya berada pada yang dipanggil dengan qiraat. Yang kita terima secara tawatur adalah 7 qiraat. Ada beberapa qiraat syadzah. Jadi Al-Quran tak boleh nak dilawan. Tak boleh, dia memang jelas-jelas mutawatir dan kebenaran dia absolut. Absolut, ya, tak boleh salah. Kerana apa? Dia ibarat dia hari ini kalau tuan-tuan kata, Ustaz mana ada North Pole, South Pole tu, saya tak pernah pergi dan saya yakin tu tak wujud. Tu salah lah. Kerana berapa banyak orang dah pergi sana. Sama lah kita nak kata England tu tak wujud, itu hanya mitos. Sebab tak pernah pergi England, saya tak percaya England. Yang lebih sedih pada hari ini, orang dah mula kata betul dia dekat sekolah ingat cerita Nabi Musa AS, cerita Nabi Isa AS sebagai mitos, myth. Ini perkara yang paling bahaya. Di kalangan budak-budak ni dia kata itu macam cerita Lord of the Rings ke? Dia kata boleh kata macam tu. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah tawatur, mutawatir. Lalu disebut lagi perkara yang memutuskan. Jadi dah jelaskan tentang murtad. Apakah sahaja itu murtad? Maka kita kena tahu apa perkara yang memutuskan Islam. Secara detail lah disyarahkan. Perkara yang memutuskan Islam, ada beberapa perkara yang memutuskan Islam atau terjadinya murtad. Adapun yang memutuskan Islam dengan perbuatan, maka iaitu pertama, sujud seperti sujud bagi makhluk seperti berhala, matahari, bulan dan lainnya. Maka murad atau yang dikehendaki daripada sujud itu iaitu menghantarkan dahi ke bumi. Jadi ini kena faham. Pertama, sujud. Definisi sujud tu apa? Meletakkan dahi, bahasa Melayu lama dia menghantarkan dahi ke bumi. Itu bahasa Melayu lama dia. Bahasa Melayu moden dia meletakkan dahi di atas bumi. Maksud dia kita sujud lah. Itu nama dia sujud. Itu nama dia sujud. Apabila seseorang sujud kepada mana? Sujud ke selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sujud selain daripada kiblat, dalam erti sujud ke berhala, niat sujud ke pokok, niat sujud ke matahari, ke bulan dan lain-lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur, orang yang musyrik di zaman dahulu dan sekarang. Maka ini penyebab kufur. Kerana apa? Sujud ini diperuntukkan hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini sujud. Wada'ul jabhati 'alal ard. Kalau cium bumi macam mana? Contoh dia ada orang main bola, lepas tu dia pergi cium, dia gol, lepas gol dia cium tanah, contoh dia. Itu bukan sujud. Ada orang kata, ustaz tu kafir tu sujud. Tak, tu bukan sujud. Dia tu cium tanah. Cium tanah lain. Wada'ul fammi 'alal ardi. Itu tak dikatakan sujud. Boleh ke tak boleh? Bolehlah, tak ada masalah. Kalau tanpa sebab makruh. Kan ada orang macam alhamdulillah balik ke tanah air ambil je, itu tak ada masalah. Okey. Ini para ulama sebut. So kena bezakan. Dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Menghampirkan maksud dia qurbah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kan zaman kurban ni. Dah nak masuk bulan nak masuk raya haji, korban. Korban tu apa? Korban dari perkataan qurbah bahasa Arab. Korban tu bukan bahasa Arab, korban tu bahasa Melayu. Dari bahasa Arab dia qurbah. Qurbah ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ini qurbah. So korban ini kalau dilakukan untuk menghampirkan diri, buat korban tadi bagi makhluk. Contoh dia apa? Ambil kambing, tujuan dia disembelihkan untuk dihadiahkan kepada pokok tersebut, kepada orang yang telah meninggal, yang dalam erti dia nak bagi dia makan. Contoh dia pergi ke piramid Firaun tu, kita sembelih, letak ni untuk Firaun, contoh dia. Atau letak benda-benda macam tu, ini adalah termasuk perkara yang boleh menyebabkan kufur. Tapi berbeza kalau ada orang sembelih dekat masjid, dekat dengan masjid tu ada kubur. Tapi sembelih tu untuk diberi makan kepada orang miskin. Niat dia apa? Ini untuk Allah, bukan untuk kubur. Itu tak ada masalah lah. Kerana al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung pada hati dia. Kalau memang hati dia bukan ini untuk korban, untuk memang korban, atau untuk udhiyah yang tidak disyariatkan, tu udhiyah yang sunat lah maksud dia, yang selain daripada waktu raya haji dengan 3 hari tasyrik. Itu tak ada masalah misalan dia, kerana tergantung pada hati dia. Dia buat tu untuk sedekah. Dan seperti membuang Al-Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis, atau kepada tempat yang dikeji oleh nafsu daripada benda yang suci seperti hingus, ludah dan mani. Maksudnya apa? Al-Quran ni dihina, buang dekat tong sampah, tak boleh. Sebab tu kita dah ada cara SOP, garis panduan, dipanggil dengan garis panduan pelupusan bahan-bahan yang tertulis ayat Al-Quran atau asma' a'zam atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dah ada cara dia. Jadi bukan pakai buang je tuan-tuan. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia yang seperti telah diajarkan oleh para ulama. Okey, begitu juga tak boleh ni dia kata seperti hingus, ludah dan mani. Hingus tu sengaja ambil busak tu hingus lah, atau air ludah untuk dihinakan Al-Quran, tu tak boleh. Nauzubillah min zalik. Al-Quran ni perlu dijunjung tinggi, dikasihi, kerana dia kalam Allah, mushaf. Dan mani ataupun sengaja letak mani. Ustaz, macam mana kalau saya nak buka page, kan kadang tangan ni kering, tak boleh nak buka, akhir guna air ludah untuk buka. Kalau dalam kitab ta'lim muta'alim, kalau niat dia bukan menghina, memang untuk buka muka surat, hukum dia makruh. Kalau tok guru saya dia haramkan. Sebab apa? Dia kata tak kisahlah macam mana, sebab engkau ni air ludah engkau pergi letak kat mushaf, kenapa? Dia kata tak boleh. Tapi dalam kitab ta'lim muta'alim dihukumkan makruh. Dia makruh. Kerana apa? Kerana walaupun niat dia baik, nak baca Al-Quran tak dapat buka, maka air ludah tersebut tetap dianggap sesuatu yang menggelikan, istakzara. Itu alasan dia. Tapi tergantung tadi al-umuru bimaqasidiha. Kalau niat dia untuk menghina, haramlah, bahkan kufur. Ini.
Lalu atau membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhinakannya seperti dikatakannya fatwa ilmu syarak apa ini. Contoh dia orang yang ambil kitab-kitab lah maksud dia. Dulu kitab-kitab ni macam fatwa lah. Jadi dia ambil kitab ni, kitab-kitab tu Fathul Qorib ke, Fathul Mu'in ke, Bughatul Mustarsyidin ke, dia ambil, dia gilet, buang kat tanah, dia injak-injak, dia kata ni apa ni? Ini hukum kuno. Na'udzubillah min zalik. Kenapa benda ini menyebabkan kufur? Pertama, dia ada ayat Al-Quran. Kedua, ada produk-produk hukum yang memang ma huwa ma'lum minad-din bidarurah, yang diketahui dalam agama secara pasti, seperti hukum hakam pernikahan, hukum hakam solat 5 waktu, yang mana kalau dia hina perkara tersebut, dia hina syariat Allah, berarti dia hina apa yang Allah perintahkan kepada makhluk. Ini boleh menyebabkan kufur. Ini berbeza dengan para ulama yang khilaf. Ada ulama tu dia berpendapat seperti ini, lepas tu ulama ni kata tak, itu bagi saya itu tak betul, yang betul macam ni. Ini bukan menghina, ini namanya perdebatan atau perbincangan dalam bab fiqh. Selagi mereka tidak keluar daripada garis mutawatir atau garis ma huwa ma'lum minad bidarurah, tidak menyebabkan mereka kufur. Contoh dia, mereka sepakat solat 5 waktu wajib. Ya, solat 5 waktu wajib, tapi cara entah salah. Misalnya dia, kenapa salah? Kenapa entah solat macam ni? Yang betul Rasul solat macam ni. Ini khilaf je lah. Sebab Rasul ada kadang-kadang solat macam ni, kadang-kadang solat macam ni. Mazhab Maliki lurus je, mazhab Syafi'i sedekap. Macam ni. Ini perbalahan ni macam mana? Ini tak ada masalah, ini khilaf je. Tapi kalau kata solat 5 waktu dah tak wajib, itu baru jadi kufur. Ini yang bahaya. Okey. Lalu maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, ia menjadi kafir dengan niat. Dia buat semua benda ini dengan niat. Okey. Melainkan dia buat, contoh dia apa? Dia sujud tadi bukan sebab dia nak sujud, dia tersungkur. Jalan-jalan terlanggar, jatuh, tiba-tiba ketebak. Dia punya dahi ke atas tanah, hidung dia ke atas tanah, macam sujud. Ini telah sujud dekat berhala, contoh dia. Itu terus diambil gambar, fulan ini, ustaz ini kufur sebab dia sujud, padahal dia terjatuh di situ. Kena ambil, potong, crop, lepas tu sebarkan. Ini yang bahaya. Okey. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir melainkan jika dikasatkannya membesarkan dia seperti membesarkan Allah Ta'ala. Dalam bab rukuk belum tentu terus menjadi kufur, kecuali niat dia ta'zim dengan meletakkan orang yang dia rukuk itu seperti derajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jadi kufur. Rukuk. Kerana apa? Rukuk ini adalah perbuatan solat. Perbuatan solat. Dan perbuatan solat ini dikhususkan hanya bagi Allah. Akan tapi dalam bab rukuk, sebab ada di dalam adat yang juga menjadi suatu gaya ta'zim, cara untuk mengagungkan. Macam contoh dia zaman dahulu, kalau ada raja kan dia orang rukuk, dia orang bow. So hukum dia tergantung. Tapi kalau pendapat mazhab yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, hukum dia haram. Kerana itu adalah fi'lul ibadah, tak boleh rukuk kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jatuh kufur kalau dia menganggap Allah ini, dia ini yang dia rukuk itu sama dengan Allah. Itu jatuh kufur. Kalau dia adalah hanya mujarradur rukuk, haddir rukuk lah. Bukan macam ni, kalau kita tundukkan kepala, kan? Tundukkan kepala belum tentu jatuh haram pun tak, macam menghormati. Kita sekarang ni dengan new normal ni, letak macam ni, rendahkan sikit badan, itu tidak menyebabkan jatuh kufur sama sekali ataupun haram. Tapi kalau haddur rukuk tu berarti macam ni. Kalau dah macam ni, ini baru tak boleh. Sebab tu kita tak ada kan. Mana ada kita membungkuk sampai macam tu. Di dalam perbuatan kita tak ada. Ini kena faham dan kena bezakan. InsyaAllah. Boleh teruskan ke tak boleh? Dah habis? InsyaAllah sekian saja daripada saya. Kita sambung minggu hadapan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.